A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersama-sama pada petang ini, hari yang kelima kita berpuasa Ramadan di Malaysia ni, dan kita berada dalam program Ramadan on the Globe, satu siri yang saya rencanakan untuk kita sama-sama berkongsi dengan pengalaman-pengalaman saudara-saudara kita yang berada di luar negara, berkongsi pengalaman Ramadan mereka, dan insya-Allah kita harap sedikit sebanyak kita dapat pengajaran dan pelajaran yang kita boleh amalkan sekiranya ianya baik, insya-Allah. Dan semalam kita bersama dengan Brother Tahir dari UK. Alhamdulillah pada petang ini kita bertuah dapat pergi lebih jauh ke Rotterdam, Holland. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan saudara Farhan Husaini dari Rotterdam, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Farhan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Macam mana di sana, apa? Cuaca macam mana? Okey? Hari ni 10 degree sunny lah. Ya. Alhamdulillah ada matahari lah hari ni. Dah lama ke menetap di sana lah? Saya start migrate sini bersama keluarga November 2019. 19. Baru lagi lah, baru setahun setengah lah lebih kurang. Okay. Jadi macam mana keadaan seronok sekarang? So far Alhamdulillah semua okey, anak-anak sekolah pun okey, wife pun okey. Komuniti jiran-jiran semua pun Alhamdulillah okey. Kalau orang tanya apa yang, kalau orang nak pergi melancong lah, nak pergi ke Holland, apa yang menarik di Holland? Yang menarik di Holland ni banyak tempat-tempat yang bangunan-bangunan yang lama lah. Sejarah. Tapi di Rotterdam ni kebanyakannya yang baru lah, sebab yang lama kebanyakannya di belah-belah Amsterdam. Lepas tu lagi satu, kebanyakan tempat-tempat diorang ni memang diorang jaga. So nampak menarik lah. Bersih, cantik lah semua lah. Betul, betul. Dengan fasiliti yang diorang ada memang sesuai untuk tourism lah. Tourism lah. Jadi kalau apa di sana ni ramai ke Muslim di seluruh Holland? Kalau ikutkan setahu saya lah, almost 1 million lah daripada total population. Population berapa? Lebih kurang 17 million. 17? Ya, 17. 17. Oh, ramai juga. So lebih kurang 1 million tu yang beragama Islam lah. Tapi kebanyakannya daripada luar. Yang migrate ke Holland ni lah. Ramai tu bangsa apa? Sini kebanyakannya Turki, Moroccan, dengan Suriname lah. Suriname. Tanah jajahan Belanda. Jadi kawasan rumah yang Farhan tinggal tu ramai tak Muslim? Dekat kawasan rumah saya ni agak kurang. Kebanyakannya Dutch lah. Ya. Kebanyakannya orang lokal Belanda lah. Okey. Sebab saya duduk kawasan perumahan. So masjid pun agak jauh. Lepas tu nak cari makanan pun Alhamdulillah ada berdekatan ni ada market yang dikelolai oleh orang-orang Turki lah. So senang sikit untuk dapatkan makanan halal lah. Halal lah. Jadi tak ada isu sangat lah nak cari makanan halal lah. Tak ada isu. Restoran halal ada? Ada, Alhamdulillah ada. Tapi jauh sikit, 15 minit, 20 minit dari rumah. Tapi ada lah, cuma variety makanan tu kurang lah. Kurang. So makanan-makanan macam contoh makanan Turki, kita setahu kita makanan Turki kan, kebab, makanan benda-benda macam tu. Sekali-sekala boleh lah, kalau hari-hari tak larat. Tak ada chance roti canai ya. Roti canai kena buat sendiri. Okey. Apa ni, jadi kalau tengok pengalaman berada di sana tu, dia
as Muslim, apa rasa kalau duduk sana tu? Rasa macam lonely ke ataupun rasa okey je, tak ada rasa daripada environment rakyat sana, tak ada hostile environment lah. Alhamdulillah dekat area rumah saya duduk ni, jiran-jiran semua agak friendly. Cuma kita tak boleh lah bersembang hal-hal agama lah. Kita sembang secara biasa lah. So saya tak ada, kami sekeluarga tak ada rasa lonely ke ataupun tak ada kawan ke apa. Lagipun kita ada masyarakat Malaysian yang tinggal berdekatan. Ada. So ramai juga family yang daripada Malaysia yang bekerja, ada yang study, ada yang assignment datang sini kan untuk beberapa tahun. So kita pun selalu berjumpa lah. Sebab bagi kami itulah keluarga yang ada kat sini. Yalah. So kadang-kadang diorang buat aktiviti macam-macam aktiviti yang makan-makan, pergi ziarah tempat-tempat sama-sama kan. So raya-raya tak sunyi lah. Raya alhamdulillah tak sunyi lah, cuma rindu keluarga lah. Okey. Tu je lah. Jadi kalau mungkin kawasan taklah jauh dengan agak jauh dengan komuniti. Jadi kalau Ramadan ni macam mana? Macam mana coping with Ramadan kat sana? Kalau Ramadan dekat sini kurang lah kalau nak berbandingkan dengan Malaysia lah, dengan bazar Ramadan, dengan tarawih yang ramai-ramai. Sini kurang. Lagi-lagi sekarang ni zaman COVID. So masjid pun kebanyakannya tutup. Lepas tu selalunya setahu saya dekat masjid time-time solat fardu dia ada buat bacaan Quran, ada kelas mengaji, tadarus. Dan kami pun yang masyarakat Malaysia ni yang join ISMA Eropah. So diorang ada kendalikan khatam Quran. So dibagi-bagikan juzuk. So kami sama-sama ngajilah, belajar tajwid. Online tu? Online. Tapi benda ni bukan Ramadan saja. Kita sepanjang waktu biasa pun ada. Cuma masa Ramadan ni lebih banyak aktiviti lah berbanding yang sebelum ni kan. Selain pada tu apa lagi ada? Selain pada belajar Quran tu ada lagi apa? Yang lain kami ni lah berbuka puasa. Tapi sekarang ni Ramadan belum lagi lah sebab tak tahu mungkin hari ni atau besok sebab weekend. Weekend mungkin ada jemputan buka puasa di rumah. So biasanya lepas berbuka puasa tu kita akan buat solat tarawih lah, 8 rakaat, 3 witir. Lepas tu simple more dekat rumah yang jemput lah. Biasanya macam tu lah. Tapi kekangan masa sekarang ni COVID sebab restricted sampai pukul 10 malam. So kena berjaga-jaga sikit lah. Terhad lah. Dari segi pengurusan hal ehwal agama Islam di sana lah, ada badan yang khusus untuk menguruskan hal ehwal Islam, penetapan puasa dan sebagainya? Macam kami kat sini biasanya kami akan ikut yang apa dia kata Indonesian punya Islamic community. Dan ada masjid-masjid yang dah keluarkan tetapkan tarikh-tarikh puasa, tarikh hari raya. Tapi kalau ikutkan badan yang menjaga semua hal ehwal agama ni, dia panggil SPIOR. Stitching Platform Islamitisch Organisasi Raimund. So semua yang macam masjid-masjid, Islamic Foundation, Islamic Community, diorang register dengan under SPIOR ni. So kalau ada isu-isu Islamofobia ke ataupun apa-apa isu berkenaan dengan hal agama boleh report ke badan ni lah. Government body ke NGO? Dia bukan government body, dia macam private yang mengendalikan hal-hal Islam ni. Tapi berdaftar dengan kerajaan lah kan? Betul. Jadi urusan nikah kahwin semua dikeluarkan sijil ni di bawah organisasi ni lah? Saya tak apa sure tapi mungkin.
Ya, mungkin. Tapi yang setahu mungkin lah, saya pun tak over sure sangat. Sebab ada urusan tu kan. Uh, Jadi kalau dari segi cabaran lah, secara umum cabaran bagi orang Islam hidup di negara yang minoriti Islam ni, apa agaknya bagi Farhan di sana? Macam saya cabaran bagi saya sebab dari segi masa lah. Ya. Sebab waktu solat tu berubah mengikut musim. Dan kita yang biasa dekat Malaysia, masa yang sama je. Bila sampai sini berubah-ubah, so kita kena banyak alert dengan masa lah. Kita kena selalu update dengan waktu solat. Sebab kat Malaysia kita dengar azan, kita tahu dah waktu masuk waktu. Sini kita tak dengar azan. Ya. So agak itu cabaran bagi saya. Lagipun waktu kerja, sebab kadang masa kerja sama. Tapi bila waktu solat berubah, so kita akan kena organize masa sendiri lah. Dari segi pendidikan tak ada masalah. Tak ada. Dari segi kebajikan, saya rasa tak ada masalah. Tak ada isu lah. Macam nak pergi ke masjid, tak ada halangan. Dia bagi lah. Tak ada, sini tak ada isu orang kira macam tengok pandang serong ke apa dengan Muslim ke apa, tak ada. Sini alhamdulillah so far okey je. Dia mengamalkan human right yang tinggi kan. Jadi betul. Kebebasan tu lebih. Kebebasan tu penting lah, kebebasan kepada human. So diorang tak ada halangan lah. Even sekolah pun macam anak macam kita macam di Malaysia dah biasa umur 6-7 tahun tu kita dah galakkan diorang berpuasa. Cuma sini diorang rasa benda tu macam child abuse lah. Tapi kita just inform teacher, kita just bagi tahu, dia cuba, dia dalam training punya session. Tapi kita still sediakan bekal untuk menunjukkan kita bukan paksa anak untuk berpuasa. Tapi anak alhamdulillah tahan. So macam itulah. Cuma teacher tu nampak letih, nampak bila dia puasa kan nampak lain daripada monyok sikit lah. Lain daripada hari biasa lah. Ya, sekolah anak tak ada masalah dekat sana. Bahasa tak ada. Sekarang so far tak ada masalah apa. Cuma bahasa tu awal-awal masa start sekolah kat sini lah. So alhamdulillah anak-anak saya pun dah habis transition class between English dengan Dutch. So sekarang ni diorang dah start campur kelas lah. Dengan Dutch dengan murid-murid Dutch yang lain lah. Farhan boleh cakap Dutch cakap tak boleh, faham tu sikit-sikit lah. Tak boleh komunikasi in English kan? Komunikasi in English. So far kadang-kadang kat office diorang sembang dalam bahasa kita senyap je lah. Kadang-kadang bila diorang tanya soalan, diorang kena tanya dalam English lah. Sebab kita tak faham dah. Mungkin kita tengok sedikit gambar-gambar ini yang dikongsikan oleh Saudara Farhan. Boleh? Teknikal? Boleh cerita sikit tentang apa? Ini Salam Mosque. Ni antara masjid terbesar dekat Rotterdam. Ya. So boleh muat berapa dia Kak? Macam mana? Boleh muat berapa orang tu? Ramai ke? Lebih kurang 3,000 jemaah. Oh, ramai ke? Besar daripada masjid Malaysia tu? Macam mana? Lebih besar daripada masjid Malaysia tu? Lebih besar Kan 3,000 orang? Betul. Yang ni sebab dia open space, so tepi jalan raya besar semua, so memang tumpuan lah. So kadang-kadang masa solat Jumaat tu ramai, lagi-lagi time COVID ni sampai keluar. So kebanyakan orang-orang Dutch ataupun orang-orang foreigners yang lain, diorang macam interest, diorang ambil gambar. Sebab diorang nampak macam meriah kan. Lepas tu bau-bau dekat area di sini memang kebanyakannya Muslim community lah, daripada Moroccan lah kebanyakannya. Moroccan. So kedai-kedai halal, makanan halal semua kebanyakan dekat situ lah. Ini tahun lepas solat tarawih di rumah. Lepas tu Moreh lah.
solat tarawih di rumah, ajak kawan-kawan. Ni di masjid lah. Ini di sembahyang Jumaat di masjid. Sebelum sembahyang Jumaat tu biasa bulan Ramadan ni diorang imam akan bacakan Quran lah. Macam tazkirah lah. Macam tazkirah dan baca Quran, dan selepas tu baru start khutbah dan solat Jumaat. Ni sembahyang Jumaat. Zaman COVID macam ni lah, rasanya semua tempat sama kot. Sama. Ni masjid yang saya selalu pergi sembahyang Jumaat di office lah. Kadang-kadang kalau ada masa terluang, kena time waktu rehat Zuhur tu, saya akan berjalan di masjid ni lah. Agak dekat dengan office lah, lebih kurang dalam 400 meter. Dekat je. Dekat je. Okay. Ni sama Masjid Salam tadi. Ni sembahyang Jumaat di luar sebab COVID dan diamalkan macam tu lah sana. Lagi kalau kat sini tak ada masalah sebab cuaca sejuk. Tapi kalau kat Malaysia ni agak panas lah. Panas. Kalau hujan lagi parah lah. Hujan lagi parah. Jadi secara keseluruhannya suasana kalau orang kata sebagai kita orang Muslim ni, bukan sahaja puasa, amalan-amalan lain pun tidak ada isu lah untuk mengerjakan amal ibadat, tidak ada isu lah kan. Tak ada isu. Kat sini Alhamdulillah semuanya tak ada masalah. Kita nak pergi masjid pun boleh nak mengamalkan apa-apa. Cuma yalah, macam saya cakap sebelum ni, diorang ni human rights. So diorang tak ada bantahan, kebebasan kepada apa yang kita nak buat selagi tak mengganggu orang lain lah. Okay. Itu je yang penting lah. Peluang-peluang untuk belajar agama ada tak kat sana? Ada macam convert center untuk baru-baru Muslim yang baru nak masuk Islam? Ada? Ada. Kebanyakannya di masjid-masjid besar. Diorang yang ada organisasi yang akan uruskan lah. Sebelum ni pun saya ada dengar, saya tak join, tapi saya dengar aman ada seorang brother ni, dia join Dash untuk convert Muslim lah, sebab dia nak kahwin dengan Muslim. So diorang buat di masjid dan diorang punya sertifikat tu dibuat di Turki lah. So ada imam yang khas daripada Turki tu, memang duduk sini, tinggal di Netherlands. So dia yang akad dan semua maklumat tu dibawa ke Turki dan dikeluarkan sertifikat lah. Okay, I think we cover most of the item. Jadi ada apa-apa sedikit pesanan dari Farhan untuk kita semua, insya-Allah? Saya rasa Ramadan masih awal, so saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama kepada keluarga. Tak tahu lagi, insyaAllah tahun ni memang beraya, memang tak dapat balik. Sebab waktu sekolah dan waktu kerja, time sama pun tak tahu macam mana. Bergantung pada restricted ni lah, movement untuk cross border apa semua kan. Kami So sini, saya harapkan moga Ramadan kali ni adalah yang lebih baik, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua yang beragama Islam. Okay, insyaAllah kita harap kata-kata tu insyaAllah kita sama-sama dapat amalkan dan kita sama-sama hidupkan dalam diri kita, insyaAllah. Kita di sini pun cross the state tak boleh juga. Jadi tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Nak balik kampung tak boleh. Betul lah. Saya ada baca berita semalam untuk hari raya cross state masih tak boleh. Kes makin meningkat. Tu lah. Kes makin meningkat. Okey lah. Okay. Terima kasih banyak kepada Farhan yang telah sudi untuk bersama saya pada petang ini. Semoga insya-Allah sedikit sebanyak perkongsian itu dapat kita ambil dan kita kalau untuk travel ke luar negara mungkin kita boleh dapat sedikit gambaran lah apa yang dialami oleh negara mereka yang berada di luar negara, insya-Allah.
Jadi saya rasa setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, mungkin secara fizikal. InsyaAllah. Okay. Kalau ada Assalamualaikum. di sini, bagi tahu. Okay, insyaAllah. Okay, kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.